menegaskan bahawa tidak perlu ada kesorokan atau tidak perlu ada sembunyi-sembunyi. Kena umumkan pada publik, kena minta pandangan pada publik, dan kita mintakan umum dapat bersedia untuk berdepan dengan suasana fenomena yang akan berlaku bila mana TTPA itu dilakukan. Saya ulangi kekhawatiran saya, apabila berlakunya TTPA ini, ia akan secara automatik undang-undang pekerjaan itu akan terangkat, akan terhakis, dan undang-undang mahkamah dunia diambil peranankan. Itu yang saya takut, kerana membebankan pekerja yang membolehkan ianya mungkin melanggar undang-undang tempatan tetapi tidak melanggar undang-undang internasional. Jadi saya mohon supaya kementerian berhati-hati dalam soal TTPA ini yang akan menjurus kepada persoalan yang terlalu banyak dan persepsi yang memungkinkan negatif dipandang oleh rakyat Malaysia atas sikap TTPA itu yang hala tujuannya ke mana. Dan saya juga ingin memastikan bahawa apabila sebelum ditandatangani perjanjian TTPA ini diumumkan dan semua rakyat faham, termasuk apabila dikomen oleh mantan Perdana Menteri Tun Mahathir yang melihat bahawa ianya tidak manfaat kepada syarikat tempatan, dan juga Tun Daim Zainuddin, Bekas Menteri Keuangan kita, ia telah pun menyarankan supaya tidak bersetuju dengan perjanjian TTPA ini. Saya juga ingin menjurus kepada butiran 04000 pembangunan industri. Saya melihat daripada sudut hadiran pada waktu ini, apabila kerajaan membenarkan pekerja asing bekerja, Datuk Dr. Pengerusi, yang memberikan kesan kepada kemasukan pekerja asing yang begitu menggerunkan dalam aspek pengambilan yang dibenarkan oleh sektor-sektor perbuatan. Dan ini hasil daripada itu, maka 2.1 juta yang berdaftar yang bekerja di dalam industri yang terbabit ialah industri yang telah pun dipersetujui dalam pembangunan industri ini. Malah kita diberitahu ada syarikat yang memanggil pekerja asing yang tidak ada pendaftaran, walaupun dalam keadaan waktu tidak boleh kita mengesahkan berapa jumlahnya, tetapi saya dimaklumkan lebih 6 juta pekerja asing termasuk sektor industri ini yang dihujani dan didatangi oleh pekerja-pekerja asing tanpa daftar. Dan ini juga memberi satu isyarat bahawa kita harus memberi penekanan mengiktiraf pekerja tempatan yang qualified, yang layak untuk menterajui atau bekerja dalam industri tempatan ini. Dan kalau kita tidak membuat penekanan sedemikian, maka pendatang asing itu akan berlipat kali ganda. Saya khawatir di sebuah hari ini 4-1. Maknanya 4 pekerja tempatan, 1 pekerja asing. Besok saya takut 4 pekerja tempatan, 4 pekerja asing. Itu jam mampu kita nak kawal. Dan ini adalah satu fenomena yang begitu kritikal sebenarnya, Datuk Dr. Pengerusi. Kritikal. Sebab pekerja asing ini sudah sampai ke tahap memberikan beban yang tidak manfaat kepada negara. Sebagai contoh, bila mana jenayah berlaku, kita dapati bahawa Menteri Dalam Negeri mengatakan bahawa hampir 7,000 lebih jenayah itu berlaku melibatkan pekerja asing. Dan ini juga salah satu perkara yang harus serius dipandang oleh kementerian ini, supaya meletakkan syarat tertentu supaya pekerja asing tidak sewenang-wenang diterima masuk dalam industri ini. Dan saya memohon kementerian supaya berbincang semula dengan Menteri Dalam Negeri dan juga Kementerian Malaysia supaya kenal pasti, buat kajian, kerangka yang besar untuk memastikan bahawa peluang pekerja tempatan itu diberikan dulu daripada pekerja asing. Yang terakhir sekali, rujukan butiran Datuk Dr. Pengerusi ialah 00201 Program Pembangunan Industri Otomotif. Saya mendapat khabar kepada betul tak betul, saya beri maklumat seperti mana yang telah peruntukan puluhan juta kita berikan kepada untuk memperbaiki ataupun menaik tarafkan automotif ini, memberikan satu soalan kepada saya sendiri bahawa ini Proton nak tukar tempat untuk pergi ke di kawasan Tanjung Maling, something like that. Tetapi yang jelas ialah saya tak mahu nanti bila bajet itu ataupun peruntukan itu diberi dimanipulate atau disalahgunakan oleh syarikat automotif ini. Kerana yang saya dipahamkan, pengeluaran Proton di Shah Alam itu dikurangkan sedikit demi sedikit hinggakan pekerja tak diberi overtime, bekerja ikut waktu kerana mereka tidak pindah ke kawasan lain dan kawasan itu nak dibangunkan. Saya nak sarankan di sini, nak beri satu amaran bahawa jangan salah gunakan peruntukan yang diberikan dalam Kementerian MITI ini supaya tidak diambil peluang oleh syarikat-syarikat automotif yang mengaut untung daripada
kebajikan yang dibuat oleh kerajaan tetapi disalahgunakan. Sebab saya diberitahu bahawa Proton akan berhijrah ke Tanjung Malin dan membangun kawasan itu, dan ini adalah satu sikap yang tidak begitu proaktif kerana tidak dapat macam Poro 2 bersaing secara gentleman, untung hasil secara gentleman, dan produk mereka kalau dibuat perbandingan lebih baik daripada apa yang kita nak bandingkan. Tetapi dalam masa yang sama, pentadbiran harus tidak mengkhianati amanat yang diberikan dalam bajet ini. Dia telah pun dibentangkan oleh Menteri Keuangan supaya jangan dikhianati perjanjian itu ataupun jangan dikhianati urus tadbir itu, kerana ini adalah melibatkan masa depan negara, dan kalau nak ambil untung segera maka kita kena hukum dia. Tak kira siapa dia. Tak kira dia Tan Sri ke, Tun ke, Datuk ke, Cik ke, Puan ke, yang berhormat ke. Kalau dia khianati ataupun dia mengambil peluang atas kebaikan yang diberikan, mereka wajib dihukum. Terima kasih Datuk Dr. Pengerusi. Terima kasih Muhammad. Ya, Labuan. Terima kasih